Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta webinar kita pada petang ini. Selamat datang ke sesi webinar Semak Sebelum Di-Scam, sempena bulan literasi kewangan anjuran Bank Negara Malaysia. Saya Zaharin Majahim dari Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia atau IBIM selaku moderator untuk sesi webinar kali ini. Webinar ini adalah bertujuan untuk memberikan sedikit kesedaran dan maklumat mengenai jenayah scam yang semakin berleluasa sejak akhir-akhir ini. Dan ada kalanya sukar dibendung kerana kurang pengetahuan dalam bidang teknologi maklumat terutamanya yang melibatkan transaksi kewangan. Baiklah, bersama kita pada petang ini, mari saya perkenalkan para panelis jemputan bagi membincang dan memberikan pandangan masing-masing mengenai masalah skema yang semakin rancak menjalankan tugas mereka. Panel pertama, saya perkenalkan Encik Muhammad Nizam Abdul Samad, Timbalan Ketua Pegawai Pematuhan atau Compliance, Bank Islam Malaysia Berhad. Panel kedua, Puan Intan Khadiza Muhammad dari Bahagian Perbankan Islam dan Sistem Pembayaran dari Ombudsman for Financial Services. Panel ketiga, Encik Syaifullah bin Mat Swadi dari Bahagian Strategi Korporat dan Perhubungan Industri Cyber Security Malaysia. Baiklah, kepada penonton webinar dalam Zoom dan FB Live, sekiranya anda ada soalan, sila tulis di ruangan chat di Zoom atau ruangan komen di FB Live. InsyaAllah saya akan bacakan soalan-soalan yang dipostkan di sana nanti ya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, penonton webinar kita pada hari ini. Setakat Mei 2022, terdapat 17,833 kes scam dilaporkan yang melibatkan kerugian sebanyak 5.2 bilion ringgit Malaysia. Dari jumlah itu, 68% melibatkan jenayah scam dalam talian. Banyak kita dengar dalam berita baru-baru ini, antaranya pasangan warga emas yang hilang RM120,000 Malaysia kerana telah di-scam oleh scammer yang menghubungi beliau melalui telefon dengan mengatakan ada seseorang yang menggunakan nama beliau untuk penghantaran dokumen dari Kuala Perlis ke Kuantan. Kerana takut, warga emas ni telah menurut kata dan memberikan nombor akaun bank kepada scammer tersebut. So, scammer ni dia menyamar sebagai staf dari syarikat penghantaran kurier ya. Soalan pertama ni saya nak tujukan kepada Encik Muhammad Nizam lah daripada Bank Islam. InsyaAllah ya Encik Muhammad Nizam. Ramai yang mengatakan bank sepatutnya dapat mengesan transaksi yang dilakukan oleh pihak scammer dan boleh menghentikan transaksi ini pada kadar segera. Dan apakah yang boleh dikongsikan berkenaan tahap security sistem perbankan? Adakah ianya lemah dan atau mematuhi piawaian? Silakan Encik Nizam. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Zaharin, Tuan Saiful, Puan Intan dan pada semua yang ada dalam FB Live dan mengikuti program kita hari ini. Tahniah diucapkan. Terima kasih juga kepada IBIM kerana menganjurkan program kita hari ini, bertepatan sangat dengan program Minggu Literasi Kewangan. Sebelum saya jawab soalan Tuan Zaharin tu, saya nak menyokong kenyataan Tuan Zaharin berkenaan dengan kegiatan scam yang berlaku di negara kita. Tuan Zaharin ada sebut setakat hari ini sebanyak 5.2 bilion kerugian telah dialami oleh orang awam. Dan bukan itu saja tuan-tuan, hari ini saja setakat pagi ni satu kes yang sehari yang diterima daripada pihak bank, daripada PDRM, Cawangan Siasatan Jenayah, pagi hari ini saja kes-kes semalam kerugian sebanyak 2 juta. Itu sehari ya, kes sehari. Jadi membabitkan 61 kes dan kerugian sebanyak 2 juta. Dan kes-kes sebegini memang tiap-tiap hari ada. Jadi menjawab pada soalan Tuan Zaharin tadi, ada dua tadi saya dengar.
Yang pertamanya, betul ke bank boleh buat tindakan serta-merta untuk bekukan akaun ataupun buat tindakan serta-merta setelah menerima aduan. Dan yang kedua berkaitan dengan tahap security pihak bank. Saya jawab yang pertama dulu. Betul, selepas aduan diterima, saya bagi contoh. Katalah pelanggan pertama mangsa akaun di bank Islam, atau kita buat katalah mangsa adalah daripada Maybank, buat aduan di Maybank. Kata ada kerugian, dan bila pihak Maybank buat semakan, duit kehilangan daripada mangsa telah dipindahkan ke akaun bank Islam. Katalah kita kata 10,000. Jadi pihak Maybank akan minta pelanggan atau mangsa untuk buat laporan polis. Laporan polis. Jadi setelah laporan polis dibuat, polis akan buat semakan dan akan buat siasatan, termasuk untuk hubungi pihak bank Islam dan untuk bertanyakan tentang transfer yang dibuat. Dan pada ketika aduan diterima daripada pihak polis kepada bank Islam, memang kami terus bekukan akaun yang masuk, duit yang masuk ke dalam bank Islam tadi. Jadi isunya sebenarnya bukan sama ada akaun tu dapat dibekukan ataupun sama ada akaun tu dapat kita dapat detect trail of the money itu immediately. Yes, kita boleh detect dan kita boleh bekukan serta-merta. Tapi isu yang kita hadapi sekarang adalah bila mana kes tu mangsa buat aduan adalah terlalu lewat. Jadi by the time the victim lodge a police report ataupun the victim lodge a report to the bank, the money in the account in most of the time, daripada boleh kata 99% duit dah tak ada lagi. Duit telah pun ditransfer keluar, macam contoh yang saya beri tadi, daripada bank Islam, duit telah pun keluar ke bank-bank lain sebenarnya. Jadi pihak bank Islam akan bagi tahu polis balik, duit telah pun keluar sebanyak sekian-sekian, 5,000 ke akaun CIMB contohnya, 5,000 ke akaun RHB contohnya. Jadi pihak polis akan pergi pula kepada RHB dan CIMB untuk bertanya soalan yang sama. Dan proses itu terpaksa berulang-ulang, dan CIMB pula akan sama juga akan block akaun tu immediately, RHB pun akan block juga akaun immediately. Tapi duit dah tak ada. Dan duit tu akan definitely akan pergi pula ke akaun lapisan yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan, isu yang kita hadapi sekarang adalah berkenaan dengan kecepatan mangsa untuk sedar dan buat laporan. Itu dia punya point. Yang kedua, sama ada tahap security bank adalah mencukupi ataupun sama ada lemah, ataupun pada saya industri perbankan adalah industri yang what we call highly regulated business. Industri yang sangat ketat kawalan sialiannya, termasuk dari segi kawalan sialian secara fizikal ataupun kawalan dari segi sekarang kita bercakap pasal scam kan, termasuk scam. Jadi kita dengar, kita tahu aduan-aduan daripada pihak mangsa, dan kita dengar juga setiap kali kalau ada kes-kes begini, orang awam akan merungut kata mungkin pihak bank terbabit. Pihak bank lah yang terbabit membekalkan maklumat-maklumat kepada pihak scammer contohnya. Pihak bank yang bagi tahu pelanggan ni ada sekian banyak duit. Pelanggan ni ada sekian banyak duit. It was the bank who revealed the information kepada the scammer. Jadi suka saya nak jelaskan sebenarnya perkara itu tak berlaku. Tak ada kes setakat ni ataupun bukti setakat ni yang menunjukkan maklumat-maklumat yang didapati oleh sindiket adalah hasil daripada sumbernya daripada bank. So atas alasan itu saya rasa sistem security di pihak bank memang sangat ketat. Jadi untuk berbalik kepada soalan pertama tadi, kalau saya boleh terus pada masa ini untuk promotekan di
kewujudan tentang terutamanya kepada orang awam, sebab kita berbicara pasal kecepatan tadi. Jadi pihak bank negara, pihak polis dan pihak bank telah kita collaborate, bekerjasama, dan untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kita pihak industri telah pun menubuhkan apa yang dipanggil National Scam Response Center, NSRC, telah pun ditubuhkan pada 12 Februari 10 dan telah pun beroperasi setiap hari, beroperasi daripada 8 pagi ke 8 malam secara semua bank, bukan semua, ada 9 bank di situ dan mereka dalam satu floor. Jadi bila sahaja mangsa buat aduan, terus akan dijawab oleh pegawai di sana dan maklumat itu terus akan diberikan kepada bank-bank terbabit untuk tindakan seterusnya diambil. Jadi dengan cara macam itu, kita akan dapat atasi masalah duit itu dikeluarkan. Alhamdulillah, saya diberitahu pada hari kedua operasi NSRC, kita telah dapat menyekat beberapa kes yang datang aduan dibuat melalui NSRC. Jadi saya nak menyeru kepada semua orang awam, especially kalau siapa-siapa yang ada kat sini, mohon sebarkan kepada saudara mara atau sahabat andai untuk call nombor NSRC 997. Ingat nombor ni, 997, senang. Jadi call 997, ini adalah lebih efektif, lebih cepat daripada kita buat, kita boleh call bank kita juga. Tapi cadangan saya adalah lebih baik untuk call terus kepada 997. Itu saya punya saranan kepada orang awam lah. Tuan Zarin, itulah respons saya untuk soalan tadi. Terima kasih Cik Nizam. Sebelum kita ke panel seterusnya, saya nak mainkan satu video ni lah, nak share satu video ni. So kita relax dulu ya untuk dua panel ni nanti. Sekejap ya. So saya nak main satu video ni untuk tontonan semua. Comel kucing. Awak gebu sangat nah. Allah ni sekok lagi. Oh ini lagi comel. No, Allah comelnya dia. Kucing. Ui comel. Alah kacau, siapa pula telefon ni? Alah. Hello, siapa tu? Who's speaking there please? Hello. Ya, selamat tengah hari Cik Adrian Mikhail ya. Saya Encik Bergedil dari iBank. Saya pegawai dari iBank. Saya ingin membuat pengesahan ya. Ada transaksi pembelian kamera menggunakan kad kredit iBank milik Encik Adrian Mikhail yang berjumlah RM5,500 di KLIA 2. Betul ke? Masa bila pula aku beli kamera? Aku kan minat kamera pun. Pakai kad kredit pula tu. Jadi ini jangan macam-macam. Nak menipu pun ni. Untuk pengesahan, sila bacakan nombor kad pengenalan Encik Adrian Mikhail. Hello, ni. Apa benda ni? Mana saya ada kad kredit iBank apa semua ni? Mana masa bila saya beli kamera-kamera ni? Saya bukan minat kamera pun. Bercetak. Encik Adrian Mikhail, mengikut rekod kami, kredit kad yang digunakan memang berdaftar atas nama Encik Adrian Mikhail. Ni, nanti sat. Macam mana saya boleh beli kamera pakai kad kredit? Kad kredit pun saya tak ada. Tapi tak apa, Encik tak perlu risau. Kalau ada sebarang keraguan, Encik boleh hubungi ibu pejabat kami ya untuk semakan di talian 03 2000 8008. Saya ulang sekali lagi. 03 2000 8008. Ni, hang tu sorok tipu lah. Aku tahu ni taktik lah. Masa bila pula lah aku beli ada hati kata aku beli apa? Kamera pakai kad kredit. Nak tipu lagi orang ni Tak apalah Encik ya. Terima kasih. Sila meninggal. Apa dia
Dia ingat kita ni budak-budak lah nak tipu-tipu. Ni, nak beritahu kat hangpa semua ni. Lepas ni kalau ada orang telefon guna nombor yang tak dikenali, lepas tu minta kongsi maklumat peribadi, jangan jawab, jangan layan. Faham tak? Jangan layan. Pesanan ini dibawakan oleh Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia, IBIM. Okey, baiklah. So, para penonton, kita harap kita boleh belajar daripada apa yang kita lihat tadi. Tak apa, itu baru satu video ya. Okay, untuk video yang seterusnya nanti kita tunggu the next panel. Okey, kita dapati kebanyakan dari kes-kes ini mungkin berpunca dari sikap pengguna ini sendiri ya. Ialah bila dah gelap mata dengan wang, mulalah semuanya nampak terang ya. Ada yang terjerat sebab kata-kata manis dan ada yang takut sebab kena ugut. Okey, dan sebagainya, dan tak kurang juga dengan yakinnya menekan link atau guna aplikasi-aplikasi yang diiklankan dalam mesej atau melalui panggilan telefon. Okay, so ikut dia cakap orang ya. Dia tak fikir-fikir, dia just ikut sebab dah gelap mata. Okay. Soalan seterusnya saya akan tunjukkan pada Encik Syaiful dari Cyber Security Malaysia. Encik Syaiful, apakah langkah-langkah yang perlu diambil sebelum pengguna memuat turun aplikasi dalam telefon masing-masing, dan boleh tak terangkan bagaimana dari sudut pandangan pengguna yang terkena scam melalui aplikasi-aplikasi ini? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator Cik Zarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk saya menjawab soalan Tuan Moderator, saya mohon izin untuk sharekan satu slide bagaimana aplikasi ini boleh digunakan, disalahgunakan untuk menjalankan aktiviti scam. Okey, seperti yang saya paparkan di slide ni tuan-tuan, ini adalah kes sebenar yang telah dibuat kajian oleh salah satu jabatan di bawah cyber security yang dinamakan Jabatan MyCert. Buat pengetahuan tuan-tuan, MyCert ni adalah jabatan terawal dalam cyber security yang menjalankan kerja-kerja kajian dan juga kerja-kerja kecemasan jika berlaku sebarang insiden cyber. Okey. Jadi aplikasi ini yang kami buat kajian bernama eGrocer. Jadi eGrocer ni, kalau tuan-tuan pergi ke Google Play Store, kita type, ada aplikasi yang umpama namanya eGrocer tuan-tuan. Jadi MO atau modus operandi pihak scammer ni biasanya dia akan cuba meniru aplikasi sebenar. Okay, so antara ciri-ciri lah kalau kita nak kenal pasti, aplikasi yang diminta oleh pihak scammer untuk mangsa install tiada dalam Google Play Store tuan-tuan. Nama sama tapi dia suruh install di luar Google Play Store. Jadi link ni yang kita paparkan di sini ini adalah di laman maya berlainan. Di laman maya, jadi mangsa ni boleh dikatakan sedang nak percayalah walaupun bukan di Google Play Store. Jadi biasanya scammer akan minta mangsa install dan juga di ketika install tu dia akan meminta mangsa memasukkan pelbagai informasi peribadi lah, seperti IC, nama telefon, nama penuh dan sebagainya. Jika tuan perhatikan, bila dah install tu, scammer ni akan membuat supaya kita ni membeli sesuatu. Fungsinya untuk kita masukkan informasi perbankan lah. So dalam kes ni, scammer minta kita beli barangan harian lah. Tuan-tuan tengok di sini, seperti barangan dapur, sayuran dan sebagainya lah. Okay. Slide kedua ni menunjukkan aplikasi ni mula bertindak untuk mencuri kita punya SMS, yang mana to be specific dia minta kebenaran daripada kita sendiri dengan memperdayakan mangsa untuk menjadi SMS controller lah. Di mana di sini dia minta kebenaran untuk kontrol SMS tuan-tuan. Dan apabila kita beri kebenaran setelah diperdayakan ini, aplikasi ini atau scammer boleh memantau dan boleh melencongkan SMS
kepada pihak mereka, tuan-tuan. Di sini tuan-tuan lihat, segala SMS ini akan dilencongkan ke situ server mereka. Situ server atau command and control server, mereka akan mengumpul semua data credential kita, username, password dan juga pelbagainya untuk melakukan kerja-kerja scammer mereka lah. Dan paling bahaya, mengikut kajian dan dapatan pihak teknikal, SMS ini akan di-delete, tuan-tuan. Apabila SMS ini masuk ke dalam phone kita, SMS ini terus akan di-delete setelah dilencongkan. Kerana itulah saya petik balik kata-kata Tuan Nizam tadi, di mana mangsa tak sedar pun yang berlakunya transaksi hidden dan lewat nak sedar. Kerana inilah antara faktor utama yang berlaku kerana lewat kesedaran tu lah. Kerana SMS ni di-delete. Jadi suka saya ingatkan sebelum masa kita install tu kena memerhatikan apa jenis kebenaran yang diminta untuk aplikasi. Okey. Macam saya maklum tadi di slide nombor 1, aplikasi ni dia akan berkait untuk membuat mangsa ni membuat pembelian, tuan-tuan, kerana dia nak banking account dan credential. Jika tuan tengok di sini, aplikasi ni minta nama penuh, IC, phone number dan password. Dan lebih bahaya jika password itu kebetulan sama dengan online banking kita, tuan. Dia bahayalah. Okey, seterusnya dia akan minta kita masukkan, memilihkan jenis pembayaran, right? So kita pun kalau mangsa pun kalau tak perasan dia akan ikut. Dan di sini dapatan yang telah kami temui ada 9 jenis fake gateway portal bank lah. Ada Lions Bank dan sebagainya lah, hingga ke OCBC. So jika tuan-tuan tengok, jenis borang dalam aplikasi ini pun nampak meyakinkan. Ini adalah antara faktor yang menyebabkan mangsa ni pun meneruskan transaksi ni, tuan-tuan. Okey, jika tuan-tuan di sini, scammer minta kita masukkan credit card number dan semua perincian lah, termasuk CWV number lah yang untuk pembelian lah. Okey, so kajian telah dibuat oleh pihak teknikal kami. Inilah IP atau lokasi di mana aplikasi ini beroperasi lah. Kalau tengok di sini, semua operasi itu di Singapura lah. Namun tempat operasi ini boleh berubah-ubah lah. Jadi kita kena berhati-hati lah, tuan. Okey, ini antara kalau kita pergi website dia di Grocer App online ni juga ada pelbagai jenis. Tadi kita buat pembelian melalui apps. Ni pun dia boleh memperdayakan kita untuk membuat pembelian secara laman maya, tuan-tuan. So macam saya maklum tadi, dia ada banyak jenis bank lah yang dia telah menirukan laman maya ya, daripada Lions Bank sampai UOB lah. Okay. Seperti tadi, dia juga peparan untuk credit card form. Okay. Ini adalah sedikit coding lah, just nak tunjuk bagaimana scammer tu menjalankan kerja-kerja lah. Kalau tuan tengok di sini, kalau tuan-tuan tengok di sini, terdapat line of code ni secara ringkas, tuan-tuannya secara ringkas yang akan meminta aplikasi itu membaca kebenaran untuk membaca SMS. Dan di sini pula ada line of code yang membolehkan aplikasi itu membaca SMS dan dilencongkan kepada situ server mereka. Jadi tuan-tuan bayangkan jika tersilap langkah, silap memberi kebenaran, semua SMS itu akan dilencongkan kepada pihak scammer tanpa kita sedar, tuan-tuan. Jadi saya petik balik kata-kata Tuan Nizam, memang kadang-kadang boleh lambat nak kita sedar, kan? Right? Tak, ya? Tak, ya? Saya akan slide seterusnya. Okey, ini ada slide terakhir saya. Tak, ya? Okay, jika tuan-tuan tengok di sini, ini adalah paparan ringkas, tuan-tuan. Dia jenis serangan ada pelbagai, tapi saya ringkaskan dalam satu slide. Kalau serangan A dia mungkin berbeza sedikit, serangan B mungkin berbeza. Jadi, tapi secara amnya, pihak scammer ni, dia akan menghantarkan attack vector atau jenis serangan kepada mangsa untuk memperdayakan mangsa, tuan-tuan. Serangan itu boleh jadi dari email, WhatsApp, Telegram dan pelbagai. So fungsi serangan itu untuk memperdayakan mangsa untuk pergi ke fake website, buat turun aplikasi palsu
dan seterusnya memberi kebenaran pada pihak scammer untuk mencuri SMS termasuk TAC kod, tuan-tuan. Jika lengkap fasa 2 ni, maka scammer bolehlah mencuri semua credential, password dan email kita dan seterusnya melakukan niat jahat mereka lah. Jadi untuk menjawab tanyaan daripada tuan moderator tadi, poin di mana hacker tu boleh buat kerja ialah ketika kita download atau muat turun aplikasi hasad atau aplikasi palsu dan kita memberi kebenaran secara tak sedar, tuan-tuan. Jadi suka saya kongsi mana kita kena hati-hatilah bila kita dapat WhatsApp atau sebagainya untuk kita bertindak. Okey. Jadi yang keduanya, saya stopkan presentation ni. Okey, yang keduanya, apakah langkah-langkah yang perlu guna ambil maklumlah sebelum buat turun. Pertamanya bagi saya, untuk kita pastikan file installer tu mesti daripada gedung Google Play atau Play Store lah. Keduanya, kita kena pastikan kebenaran atau keistimewaan yang diminta oleh aplikasi itu bertepatan dengan fungsi. Kalau aplikasi itu ambil gambar, tak payah kita bagi kebenaran dia baca SMS. Macam itulah contohnya. Dan juga kalau aplikasi itu baru, kita tak dengar, kita buat kajian sikit lah di ejen carian untuk pastikan tak ada laporan negatif. Okey, dari saya itu saja. Saya serahkan kepada tuan moderator. Terima kasih. Okey, sangat menarik dia punya explanation ya, dan terlalu teknikal, tapi hopefully semua yang dengar ni faham. Okey. Mungkin kalau mungkin tak faham ke apa, mungkin boleh tanya lepas ni. Okey, mungkin boleh tanya lepas ni nak tahu lebih lanjut lagi macam mana ya. Okey, macam biasalah sebelum kita ke panel yang seterusnya, saya nak share satu lagi video untuk tadapan semua. Ini Nisa, 29 tahun, bekerja sebagai animator di sebuah syarikat animasi. Nisa sering menjadi bahan bualan rakan-rakannya kerana masih single. Wow. Yes, I am, babe. I will make you happy, always and forever. Wow! I'm so excited, Michael, to see you tomorrow. Nisa! Nisa, tunggu dulu boleh tak? Ini Bro Alert. Semua orang tak boleh percaya. Siasatlah dulu. Jangan menyebut hal aku, boleh tak? Betul dengan aku. Selamat sejahtera, Cik Nisa. Saya Mira dari Kurier Cepat dan Laju. Barang penghantaran Cik Nisa masih lagi dalam proses, tapi sebelum tu Cik Nisa diminta untuk membuat pembayaran kos penghantaran kepada syarikat kami. Nanti saya akan setiakan invoice bersama nombor akaun pada Cik Nisa, okey? Okey. Terima kasih. Michael, close the deal. Sampai hati. Kan dah cakap dah. Siasat dulu. Sekarang apa dah jadi? Sekarang ni, benda pertama sekali, awak kena buat laporan polis. Benda kedua, awak kena menghubungi pihak bank untuk kemaskini akaun peribadi awak. Itu yang paling penting. Ingat, jangan percaya orang yang tak dikenali. Ingat,
fikir dulu sebelum jawab. You all, Bro Alert nak pesan ni. Jangan jadi macam Nisa. Lain kali, siasat dulu latar belakang kawan-kawan yang you all kenal online, okey? Sebelum buat transaksi duit. Dia orang ni bukan boleh percaya sangat. Apa? Tak sempat? Kena tipu. Kalau kena tipu, teruslah buat laporan polis. Lepas tu, call pihak bank untuk kemas kini semula akaun anda. Faham? Okey, good. Ingat pesan Bro Alert, fikir dulu sebelum jawab. Okey, baiklah. Saya harap kita dapat pengajaran daripada video tadi. InsyaAllah. Okey, untuk soalan seterusnya. Hasil siasatan mendapati ada 7 jenis scam yang telah dikenal pasti yang kita dah dengar tadi ya. Scam KWSP, scam pinjaman wang haram, peminjaman wang haram, scam wang pelaburan. Yang kita tengok tadi video tadi love scam dan Macau scam, scam kedai account, scam gurus dan menang. Macam-macam scam ada sekarang. Saya pun tak terbaca lagi hari ini. So soalan ini saya tunjukkan pada Puan Intan dari OFS. Setakat ni terdapat berapa banyak kes scam yang telah dilaporkan melalui OFS dan sejauh mana penyelesaian kes-kes tersebut dan apakah perkhidmatan yang berkaitan yang disediakan oleh OFS kepada mangsa scam dan bagaimanakah pengguna yang terlibat dengan kes-kes scam ini boleh mendapatkan perkhidmatan dari Ombudsman MS. Silakan Puan Intan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Encik Zaharin ya. Mengenai kes-kes scam yang dikendalikan oleh pihak OFS. Sebelum itu dan juga untuk mengenai perkhidmatan daripada OFS, Ombudsman for Financial Services, ada baiknya saya mulakan dengan sedikit perkongsian mengenai latar belakang OFS, seperti apakah itu OFS, bidang kuasa, siapakah anggota kami dan siapa yang boleh menggunakan perkhidmatan kami serta proses penyelesaian pertikaian secara am ya. Izin saya share skrin untuk satu slide, beberapa slide untuk hari ini. Okay, salam sejahtera. Saya Intan Khadiza Muhammad Amin, Ombudsman dari Ombudsman for Financial Services ataupun Ombudsman Perkhidmatan Kewangan. Pada petang ini saya akan berkongsi mengenai peranan OFS dalam menyelesaikan pertikaian kewangan di antara pengguna perkhidmatan kewangan dengan penyedia perkhidmatan kewangan. Untuk makluman semua ya, OFS adalah sebuah organisasi yang tidak berasaskan keuntungan, iaitu non-profit organisation yang dilantik oleh pihak bank negara Malaysia sebagai pengendali skim Ombudsman Kewangan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. So OFS adalah satu saluran alternatif bagi menyelesaikan pertikaian di antara pengguna kewangan dan penyedia perkhidmatan kewangan yang dilesenkan. Ia hanyalah satu alternatif dan bukannya pengganti untuk prosiding mahkamah. Jadi ramai pasti saya aku ombudsman, perkataan ombudsman bukanlah satu perkataan yang biasa didengar. Lebih-lebih lagi untuk orang ramai yang tidak pernah menggunakan perkhidmatan kami. Jadi apakah itu ombudsman? Seperti yang boleh lihat di skrin sekarang ya, ombudsman adalah orang atau badan bebas untuk menangani dan menyelesaikan pertikaian secara adil, cepat, alternatif kepada mahkamah atau sebarang cara perundangan lain. Jadi hari ini sekurang-kurangnya semua yang hadir pada webinar hari ini mengetahui perkataan ombudsman ya. Apakah coming back to the question, soalan daripada Encik Zaharin tadi, apakah perkhidmatan yang ada untuk mangsa-mangsa scam ya?
Perkhidmatan kami di OFS tertakluk kepada bidang kuasa untuk pertikaian tuntutan kerugian kewangan secara langsung, direct financial loss, untuk mengikut had monetary seperti yang dinyatakan di dalam terma-terma rujukan OFS. Jadi seperti yang kita lihat di skrin sekarang, ya, jenis-jenis pertikaian di bawah bidang kuasa OFS adalah pertikaian berhubung dengan produk perkhidmatan perbankan termasuk perbankan Islam dan apa-apa tuntutan insurans dan takaful setakat had maksima RM250,000. Kedua, kerosakan harta benda pihak ketiga, motor bagi insurans dan takaful, itu third party property damage, ya, had maksima RM10,000, dan transaksi tanpa kebenaran melalui penggunaan instrumen atau saluran pembayaran seperti perbankan internet, ATM atau penggunaan cek tanpa kebenaran sebanyak had maksima RM25,000. Jadi mangsa kebanyakannya transaksi yang berkenaan dengan scam akan jatuh di bawah transaksi tanpa kebenaran melalui penggunaan selalunya kad kredit, kad debit dan juga perbankan internet. Okey, siapakah anggota OFS? Satu, pengguna perlu tahu, ya, siapa terhadap siapa dia boleh membuat aduan. Jadi pengguna boleh failkan pertikaian mereka terhadap mana-mana institusi kewangan di bawah bidang kuasa OFS, iaitu terdapat 6 kategori, ya, anggota-anggota OFS, merupakan bank-bank komersial, bank-bank Islam berlesen, institusi kewangan pembangunan yang ditetapkan, syarikat insurans dan pengendali takaful berlesen, pengeluar instrumen pembayaran, broker insurans dan takaful, dan penasihat kewangan dan kewangan Islam yang diluluskan. Sekarang kita dah tengok siapa anggota OFS, kan kita lihat siapa yang layak membuat aduan di OFS. Pengadu yang layak merujuk sesuatu pertikaian kepada OFS adalah dalam 2 kategori, iaitu individu untuk tujuan pribadi, domestik ataupun isi rumah, dan juga berkaitan dengan perniagaan kecil, iaitu perusahaan kecil dan sederhana SME. So kedua-dua kategori ini boleh datang ke OFS untuk membuat aduan. Jadi seterusnya, okey, ini antara yang menarik, ya, untuk semua pengguna-pengguna perkhidmatan kewangan yang mengikuti webinar hari ini. Makluman penting bahawa perkhidmatan kami adalah percuma dan pengadu tidak perlu untuk melantik peguam atau wakil untuk memfailkan pertikaian dengan OFS. Jadi seterusnya adalah apa yang perlu dilakukan oleh pengadu untuk merujuk pertikaian atau aduan kepada OFS dan bagaimana kami menyelesaikan pertikaian anda. Okay, langkah pertama, apa yang kami perlukan ialah untuk pengadu ataupun mangsa-mangsa scam ni merujuk pertikaian ni dan membuat aduan kepada penyedia perkhidmatan kewangan, iaitu PPK, bank-bank masing-masing lah, ya. Kita untuk petang ni saya refer kepada penyedia perkhidmatan kewangan sebagai PPK, dan setelah menerima keputusan dari PPK tersebut bolehlah merujuk kepada kes tersebut kepada OFS. Tapi sekiranya sudah buat aduan dengan PPK tapi tiada keputusan atau maklam balas, selepas 60 hari boleh juga datang merujuk pertikaian tersebut kepada pihak kami di OFS. Dan setelah pertikaian difailkan, ya, di pihak OFS, pengurus kes dan ataupun kes manager di OFS akan cuba untuk menyelesaikan pertikaian tersebut yang boleh melibatkan pelbagai pendekatan, termasuk penyelesaian, perdamaian dan pengantaraan. So kami memberi tumpuan kepada usaha-usaha menggalakkan penyelesaian awal sebagai alternatif untuk menyelesaikan pertikaian di antara kedua-dua pihak. Sekiranya apa akan jadi sekiranya tiada penyelesaian? Okay, sekiranya tiada penyelesaian dapat dicapai antara kedua-dua pihak, pengurus kes akan mengeluarkan satu yang recommendation ataupun sure, bagaimanakah pertikaian tersebut boleh diselesaikan. Sekiranya mana-mana pihak dan dalam pertikaian ini tidak bersetuju dengan sure yang dikeluarkan. Untuk makluman semua, sure ni akan dikeluarkan dalam bentuk bertulis, ya. So jadi sekiranya mana-mana pihak, pengadu ataupun pihak bank PPK, ya, tidak bersetuju dengan sure yang dikeluarkan oleh case manager, pengurus kes, masih lagi boleh merujuk kepada
stage kedua, iaitu penilaian bebas oleh penilaian semula oleh Ombudsman terhadap show tersebut, dan satu putusan akan muktamad untuk pertikaian akan dibuat oleh Ombudsman. Jadi apa terjadi kalau pengadu masih lagi tidak bersetuju? Dengan putusan yang dibuat oleh Ombudsman, pengadu boleh mengambil tindakan lain seperti proses perundangan atau arbitrasi. Itu jadi secara ringkas, inilah cara kita menyelesaikan proses penyelesaian satu aduan di OFS. Jadi untuk hari ini, untuk memahami lagi konsep bagaimana kita menyelesaikan masalah pertikaian di OFS, saya kongsikan 2 kes. Harap saya ada masa. Okey, untuk 2 kes yang pernah dikendalikan oleh pihak OFS. Okey, untuk kes yang pertama. Okey, dalam kes ni, Encik Ali, seorang tukang kayu, dia telah menerima panggilan telefon yang memperkenalkan diri sebagai seorang pegawai polis dan memberitahu bahawa identiti Ali ni telah disalahgunakan untuk permohonan kad kredit. Jadi kita lihat tadi sharing daripada Encik Nizam dan juga Encik Abdullah, dan juga dari video yang telah dikongsikan di sini, kita akan lihat ada berbagai modus operandi, dan salah satu caranya ialah markup scam, iaitu menggunakan penyamaran. Jadi dalam kes ni, Ali telah diminta untuk memberikan maklumat perbankan, iaitu nombor kad debit berserta PIN. Jadi selepas itu, selepas berkongsi maklumat banking perbankan ini, Ali menerima satu SMS dari pihak bank beliau mengatakan bahawa jumlah sebanyak 40,000 telah dipindahkan dari akaun beliau kepada pihak ketiga yang tidak dikenali. Okey. Jadi Ali membuat aduan kepada pihak bank dan menuntut bayaran balik wang tersebut, tetapi tuntutan dia ditolak dan Ali merujuk pertikaian ni kepada OFS. Jadi dengan dalam mengendalikan pertikaian sebegini, pihak OFS akan meminta kedua-dua pihak untuk memberi maklum balas. Sekiranya perlu, kita akan perlukan satu perbincangan dan membuat penilaian berdasarkan kepada proses perbankan dan juga fakta-fakta yang menyebabkan kehilangan wang tersebut. Jadi mengikut rekod bank, wang tersebut telah dikeluarkan dan dipindahkan hanya beberapa minit selepas transaksi scam tersebut dilakukan. Jadi di dalam kes ni, kami juga dapati scammer telah mendaftar perbankan internet secara atas talian, sebab Encik Ali ni tidak mempunyai apa-apa internet banking facility. Jadi apa yang scammer telah buat, dia telah mendaftarkan perbankan internet menggunakan nombor kad debit dan PIN yang didedahkan oleh pengadu. Encik Ali lah. Kami juga amati dalam proses pendaftaran untuk internet banking untuk bank ni, boleh dilakukan di atas talian tanpa apa-apa kod pengaktifan, OTP ataupun panggilan telefon pengesahan. Malah apabila perbankan internet ini berjaya didaftarkan, tiada sebarang makluman diberikan kepada pengadu. Oleh demikian, atas dasar adil dan munasabah, Ombudsman membuat keputusan bahawa kerugian sebanyak 40,000 itu dibahagikan sama rata di antara pengadu dan pihak bank di dalam kes ini. Yang ni agak berlainan sedikit sebab perbankan internet ini telah dilakukan oleh scammer itu sendiri dengan maklumat iaitu debit card dan PIN. Ini kes yang pertama. Seterusnya kes yang kedua. Kes kedua ni mengenai mangsa kerugian wang kepada rakan Facebook. Seperti dalam video yang telah dikongsikan tadi untuk Encik Zaharin, dalam kes ni Lisa telah menjadi mangsa scam di sosial media. Apa berlaku, dia telah menerima mesej dari rakan Facebook dan telah berkongsi maklumat kad kredit beliau untuk ganjaran peraduan di Facebook. So selepas itu, Lisa menerima SMS dari pihak bank yang mengatakan terdapat beberapa transaksi yang atas talian yang telah dilakukan menggunakan kad kredit beliau. Jadi beliau memfailkan pertikaian ni kepada pihak bank dan kemudian merujuk kepada pihak OFS. Semasa proses penyiasatan dan penyelesaian, apa yang kami dapati? Pengadu telah berkongsi maklumat kad kredit dan juga one time password dengan scammer tersebut. Maklumat dalam mesej OTP jelas menyatakan tujuan OTP tersebut dan juga jumlah transaksi. Namun Lisa masih lagi meneruskan berkongsi maklumat bank ni dengan so-called kawan lah, diingatkan kawan dia. Jadi dalam kes ni tuntutan Lisa tidak berjaya
kerana beliau telah mendedahkan maklumat perbankannya kepada skamer dan pihak bank pula tidak dapat memberhentikan transaksi tersebut. Dan transaksi tersebut adalah untuk produk digital seperti tambah nilai platform pembayaran e-dompet dan juga tambah nilai kredit di aplikasi permainan atas talian. Jadi berdasarkan kepada kes-kes yang dirujukkan kepada pihak OFS, kami melihat juga beberapa modus operandi scam yang melibatkan pengadu-pengadu adalah melalui iklan pekerjaan, promosi makanan seperti makanan laut di musim perayaan dan juga penjualan durian semasa musim durian, perkhidmatan pembersihan rumah, penipuan bantuan rakyat dan juga penyamaran seperti Macau scam. Jadi kami juga amati kenapa kita mudah menjadi mangsa scam ni. Kebanyakan mangsa scam ni kurang pengetahuan atau kesedaran mengenai scam, terutamanya warga-warga emas dan telah cuai dengan butiran peribadi dan perbankan. Ada juga yang terdesak untuk menyelesaikan masalah kewangan dengan segera dan ada juga yang menjadi takut disebabkan psikologi skamer yang bijak menanam rasa takut dalam mangsa-mangsa scam ni. Dan akhir sekali skamer sekarang juga menggunakan seperti apa yang telah dikongsikan oleh Encik Syaifullah tadi, menggunakan teknologi digital seperti aplikasi yang menyamar seperti sumber yang dipercayai. Itu adalah contoh-contoh yang modus seperti yang kami lihat. Dan hari ini kami ingin kongsikan jugalah sedikit sebanyak tips untuk mengelak menjadi mangsa scam. Apa yang kami boleh kongsikan dengan orang ramai yang mengikuti webinar ini adalah untuk sentiasa berwaspada semasa di atas talian. Jangan mudah percaya dengan peraduan untuk hadiah lumayan. Hari ini kita banyak menggunakan perkataan jangan, ya. Jangan dedahkan butiran peribadi, jangan klik atau buka pautan dari SMS, email atau sosial media yang meragukan. Jangan muat turun apa-apa aplikasi dari sumber yang meragukan, yang mungkin mampu meminta semua SMS yang dihantar ke telefon bimbit, dan hubungilah bank anda dengan segera dan sekat akaun dan kad di atas talian. Kalau kita dengar daripada panelis yang pertama ialah apa yang perlu patut ialah menghubungi pusat NRC iaitu 997 untuk mendapat bantuan secara cepat. Saya percaya panelis akan berkongsi lebih lanjut lagi lah satu yang mengenai NRC respons 997 yang saya rasa amat tertarik dan juga berguna lebih lagi untuk memerangi scam yang sedia ada sekarang. Jadi kami kepada soalan yang diutarakan oleh Encik Zaharin sebentar tadi mengenai jumlah berapa banyakkah kes scam yang dilaporkan melalui di OFS, ya. Di OFS setiap tahun kami melihat peningkatan dalam kes-kes scam yang dirujuk kepada OFS, terutama kelepakan ini melibatkan kes-kes pertikaian untuk perbankan internet. Jadi secara keseluruhan kes scam yang kita terima pada saya kongsikan daripada 2018 hingga sekarang. 2018 kita terima ada 12 kes scam. Pada 2019 40 dan kes ini meningkat ke 150 pada tahun 2020 dan kemudiannya pada tahun 2021 sebanyak 181 kes scam dan yang paling terlatest pada 1 Januari hingga 30 September 2022 kita telah memfailkan 190 kes membabitkan mangsa scam. Kalau kita lihat pula dari segi penyelesaian, seperti saya katakan lagi, proses penyelesaian kita mempunyai 2 stage, iaitu case management dan juga adjudication stage, ya, ombudsman. Jadi apakah penyelesaian secara keseluruhan di OFS? Berdasarkan apa maklumat yang kita ada, 25% pertikaian dapat diselesaikan dengan persetujuan dengan kedua-dua pihak. Ini di mana kita berbincang kedua-dua pihak bersetujulah untuk menyelesaikan masalah isu-isu scam ni. Kedua, 27% pertikaian diselesaikan dengan SHAW ataupun recommendation yang dikeluarkan oleh pengurus kes. Dan 34% pertikaian dirujuk kepada ombudsman untuk keputusan muktamad dan 14% pertikaian ditutup selepas pengadu menarik balik aduan, selalunya selepas perbincangan lah dengan pihak kami.
ataupun tiada maklum balas diterima dari pihak pengadu. Jadi dengan maklumat hari ini yang kami sharekan, saya harap pengguna-pengguna dapat memahami apakah peranan OFS dalam menyelesaikan pertikaian-pertikaian berkaitan dengan financial scams dan juga apa-apa yang termasuk di bawah kita punya bidang kuasa. Ya. Itu saja dari saya, Encik Zahrin. Terima kasih Puan Intan. Perkongsian yang sangat-sangat berguna untuk kita semua. Okey, terima kasih Puan Intan. Dan saya akan, saya rasa sebab sekarang ni dah pukul 4, lebih daripada 4.15 dah sebenarnya. Dan kita punya session ni pun 1 jam je. Tak apa, kalau ada soalan-soalan ni nanti saya akan forward lepas ni lah kalau tak cukup masa kan. Alright, saya rasa kita boleh terus ke Q&A lah, Q&A session ya untuk tiga-tiga panel. Tapi beri saya masa sebab saya nak tengok soalan yang panas di sini. Okay, so mungkin lepas ni panel-panel boleh jawab tu. Sebelum tu saya share dulu video. Okay, saya share. Ya, okay, ni dia. Alright, untuk tuan-tuan semua. Mari, Burger Bakri. Baik, terima kasih. Yes, ambil abang. Sikit lagi. Kedai nak tutup dah ni. Ini Bakri, 26 tahun. Seorang peniaga burger terkenal dan berjaya. Dia mula menyedari perniagaan burgernya semakin laku sehingga tidak menantangan untuk melayan pelanggan. Bakri merasakan dia sudah bersedia untuk mengambil langkah seterusnya dengan membesarkan perniagaannya. Bang Bakri, sedap. Oh, terima kasih. Wow. Wih, peluang baik ni. Sampai bila aku nak meniaga burger kat kedai yang sama? 25,000? Mana aku nak cari lagi 10,000? Dalam bank aku ada 15,000 je. Kita PM tepi. Hello, saya Bakri. Saya berminat untuk membuat pinjaman daripada syarikat Tuan. Masuk, bet. Okey, dokumen send. Kedai burger Bakri. Wow. Bila dia nak call ni, cepatlah. Mr. Lee, cepatlah call. Vibrate. Hello, Mr. Lee. Permohonan encik dah diluluskan. Sebelum kita memindahkan wang tersebut, boleh encik membayar pemprosesan sebanyak RM5,000. Iuran pemprosesan? Iuran pemprosesan tu kita akan kembalikan apabila kita memindahkan wang tersebut ke dalam akaun encik tuan. Mr. Lee, saya sudah transfer. Baiklah encik Bakri. Saya akan kemaskinikan pinjaman tuan dan akan memindahkan wang tersebut ke dalam akaun encik tuan keesokan harinya. Kedai burger Bakri. Kedai aku. Kedai baru pula tu, tak dapat. Ini Bro Alert. Bakri, Allahu Akbar. Apa nak jadi dengan kau ni Bakri? Tak tahu. Fikir dululah sebelum kau buat keputusan. Sekarang benda dah jadi. Kau nak macam ni sekarang ni? Duit kau pun dah melayang. Tak tahu, Encik. Tak tahu. Cakap dekat aku sekarang ni. Okey, sekarang ni kau dengar cakap aku ni. Yang pertama, kau kena buat laporan polis. Kemudian kau telefon bank untuk kemaskini akaun peribadi kau.
yang satu lagi aku nasihat kat kau. Kau tak payahlah sebarkan maklumat dekat orang yang kau tak kenal sekarang ni. Bahaya Bakri. Ha. Bukan tak bayar lagi. Oh. Ha. Kau dah dapat sesuatu tak daripada kisah Bakri tadi? Ha, ni Bro Alert nak pesan. Jangan sesekali buat transaksi duit kepada individu yang tidak dikenali. Sekarang ni, kedai pun dah tak ada, duit pun dah melayang. Kalau jadi macam ni, terus buat laporan polis. Lepas tu, terus telefon pihak bank untuk kemas kini semula akaun anda. Ingat pesan Bro Alert ni? Fikir dulu sebelum jawab. Okey, so kita dah tengok video tu tadi. InsyaAllah dapat pengajaran untuk semua. Alright. Okey, saya dah jumpa soalan-soalan yang dikemukakan dalam dalam Facebook ya. Dalam Facebook Live kita ada orang kemukakan soalan. Sekejap saya baca. Okey, ada ni soalan dia ringkas je daripada Wan Rusdi. Kenapa orang yang menjalani aktiviti scam ini susah untuk dibawa kes pendakwaan ke mahkamah atau dihukum? Siapa boleh jawab? Saya cuba. Okey. Dia sebenarnya kes-kes pendakwaan telah dibuat, sedang dibuat dan akan terus dibuat oleh pihak polis dan semua terutama pihak PDRM. Dan andaian dan anggapan yang aktiviti-aktiviti mule ni ataupun kedai akaun ni tidak didakwa ke mahkamah sebenarnya tak tepat. Dalam statistik yang saya ingat masa perkongsian PDRM kepada pihak bank, memang ada butiran-butiran yang dikongsikan dan pendakwaan memang telah dibuat. Cuma kalau kita tengok kes-kes yang berbabitkan Macau scam yang paling tinggi sekali kes-kes membabitkan Macau scam, kebanyakan kesnya membabitkan kedai akaun. Jadi sindiket yang sebenarnya kita tak sama ada tak dapat dikesan ataupun the end result of the money flow tu kita tak pihak polis tak dapat nak establish. Jadi tapi bukan bermaksud kedai akaun tu tak didakwa. Kedai akaun didakwa. Ada kes yang saya sendiri tengok dan saya jumpa dengan pegawai pendakwa daripada PDRM. Kedai akaun, dua orang kedai akaun daripada Tawau Sabah telah dibawa ke KL, daripada Sabah ni terus dibawa ke KL untuk didakwa dan dah dijatuhkan hukuman. Dan dalam kes tersebut dua orang kedai akaun yang mana akaun tu memberikan akaun kepada pihak ketiga untuk digunakan dan mereka didakwa. Walaupun jumlah penalti yang dikenakan tu taklah tinggi, tapi kes tu telah digunakan sebagai orang panggil exemplary atau kes contoh untuk semua kedai-kedai pengguna akaun supaya tak memberikan ataupun tak meminjamkan akaun kepada pihak ketiga dengan jumlah bayaran yang sedikit. Sekarang ni kita trend-trend yang kita nampak ni ramai pemilik akaun meminjamkan akaun pada pihak ketiga dan bila pihak dengan sedikit bayaran. Jadi sebenarnya ini adalah satu kesalahan. Bukan saja kesalahan daripada pihak di dalam perbankan, tetapi juga kesalahan di bawah penal code. Saya bukan peguam, tapi dalam kes kedai akaun tu, dua orang kedai akaun tu didakwa di bawah Seksyen 424 penal code dan telah dijatuhkan hukuman. Jadi apa yang terjadi tuan-tuan, bila hukuman telah dijatuhkan dan nama kedai akaun ni telah dibekukan di semua industri perbankan. Lepas pada itu nak buka akaun di bank, di mana-mana bank pun tak boleh. Jadi kesannya kepada pemilik akaun tu adalah nak buat gaji pun tak boleh masuk, nak kerja bila semak butiran background search ada banyak kes-kes yang terdahulu. Jadi benda ini membabitkan masa depan.
Jadi sebenarnya memang ada untuk respon kepada soalan tadi, memang ada kes-kes yang telah didakwa dan banyak pun sebenarnya kes-kes keledai akaun yang didakwa. Cuma kita pihak polis kalau kita tengok mungkin sedang terus berusaha untuk menangkaplah sindiket-sindiket yang terbabit dalam kes ini. Okey, terima kasih Encik Nizam. Memang explanation yang sangat-sangat berkesan saya rasa. Okey, untuk soalan yang seterusnya, saya dapat banyak soalan daripada Facebook. Daripada Haji Razli Ramli. Salam sejahtera, terima kasih. Apa tu, sekejap je saya baca lagi. Ada soalan dia ada 2 kali. Terdapat juga soalan-soalan sumber kata, betulkah OFS dapat menyelesaikan masalah pengadu kerana prosesnya terlalu panjang hingga pengadu hilang harap untuk membuat aduan di OFS? Apakah tindakan OFS untuk menguatkan lagi confidence level para pelanggan bank kepada OFS jika mereka ada apa-apa perkara nak mengadu? Soalan daripada Haji Razli. Tak dengar Puan? Puan, on mic. Okey. Dengar sekarang? Alright. Okey, untuk soalan tu, saya seperti apa yang saya kongsikan daripada awal lagi ya, usaha apa yang kita tumpukan ialah usaha untuk menggalakkan penyelesaian awal sebagai alternatif untuk menyelesaikan pertikaian. Untuk mendapatkan satu penyelesaian, kita perlu mendapatkan kesemua dokumen, data dan apa-apa juga bukti yang dapat diberikan oleh kedua-dua pihak ya. Jadi dan kita juga adalah tertakluk kepada terma-terma rujukan OFS. Dalam terma-terma rujukan telah dinyatakan apakah timeline untuk pihak kami menyelesaikan sesuatu pertikaian. Sebagai contoh, untuk perdamaian, untuk penyelesaian perlu dicapai sekiranya bolehlah untuk dalam masa 3 bulan dari tarikh penerimaan data, dokumen dan juga maklumat lengkap dari pihak-pihak yang bertikaian. Jadi kepada soalan yang terakhir itu, bagaimanakah untuk instill confidence dalam menyelesaikan masalah dengan financial ombudsman. Kita lihat sekarang saluran kami adalah satu saluran alternatif. Of course, dia akan mengambil masa dari segi pengumpulan maklumat, tapi pihak kami sentiasa berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah dan pertikaian yang dirujuk dalam masa 3 hingga 6 bulan. InsyaAllah. Itu yang kami cubalah setakat ini. Okey, terima kasih Puan Intan. Okay, hopefully itu menjawab soalan Haji Razli Ramli tadi ya. Okey, ini mungkin soalan ni ditujukan untuk Encik Saifullah ni. Okey, daripada Haris Haikal, dia kata tak boleh ke SAMM atau cyber security buat schedule scan di Android market atau apa-apa medium apps download market untuk kesan app scammer ni untuk diambil tindakan? Bagi saya ni mungkin dapat kurangkan risiko. Ini pendapat dia lah kan, tu yang dia kata kurangkan risiko masyarakat tertipu dengan MO yang sebegini. Macam mana tu Cik Saifullah? Assalamualaikum tuan. Boleh tak saya jawab macam ni? Saya faham permintaan daripada pihak publik lah. Tapi untuk kami, bidang tugas kami untuk scan the whole market di Android Store tu, dia memerlukan bidang kuasa dan kerjasama banyak pihak. Dan nak buat scanning tu juga memerlukan rangka framework yang jelas lah. So buat masa ni belum ada lagi. Tapi saya boleh panjangkan lah kepada pihak pentadbiran. Macam itulah tuan yang saya jawab. Terima kasih. Okey, ringkas tapi padat ya dia punya penerangan dia. Okeylah, saya rasa masa pun tak mengizinkan sebab kita dah promise 1 jam saja sesi ni. Tak apa, ada lagi soalan nanti saya akan forward pada semua yang ada di sini. Saya akan share dan sesi ni boleh kita tengok semula nantilah. InsyaAllah saya akan upload dalam YouTube
iBeam. Okey, dan kita akan boleh you all boleh repeat ya, play and repeat ya. Okey, sebelum saya diri saya nak tanya nasihat-nasihat lah. Okey, apakah nasihat yang boleh sampaikan kepada penonton webinar kita pada hari ini agar kes scam ini tidak akan berlaku lagi pada pengguna di luar sana pada masa akan datang. Cik Nizam, boleh mula dulu? Ya, baik. Terima kasih. Saya rasa yang paling utama lesson learn untuk semua kes adalah preventive measure. Kalau tuan-tuan dapat sebarang panggilan yang tuan-tuan tak kenal, terutamanya melalui phone dan waktu-waktu panggilan dibuat bukan waktu bekerja, jadi tak payahlah jawab, dan terus matikan. Caranya mungkin kalau ataupun cara kedua, tuan-tuan boleh download aplikasi Truecaller untuk tengok sama ada panggilan ni tuan kenal ke tidak. Cara kedua tuan-tuan adalah kalau tuan-tuan nak buat pembayaran di atas talian dan tuan-tuan selalu actively use di online banking untuk pembelian, dan tuan-tuan nak tahu ataupun tuan-tuan sedang berhubung dengan untuk membeli sesuatu daripada pihak ketiga yang tuan-tuan tak kenal, dan sebelum membayar, tuan-tuan boleh download juga aplikasi Semak Mule daripada PDRM, dan daripada situ tuan-tuan boleh semak sama ada account number yang tuan-tuan nak bank in ni pernah ada rekod jenayah tak dalam database PDRM. Boleh download Semak Mule, masukkan account number yang tuan-tuan nak bank in tu di situ, dan kalau ada rekod sebelum ni akan ada paparan dikeluarkan di situ. Kalau ada, dan sebaiknya janganlah. Yang ketiga, saranan saya, kalau boleh sebelum transfer buat tu, tengok review apa kata pengguna lain, dan kalau ada pembelian di negara luar, sebaiknya dielakkanlah buat urusan di dalam, itu antara red flag yang nampak. Pembelian pembayaran dibuat untuk company-company yang berada di luar negara. Dan yang akhirnya, kalau pesanan saya berkenaan dengan National Scam Response Center nombor 997 tu, ingatan terakhir saya adalah walaupun kita call, jadi bukanlah bermaksud duit tuan-tuan yang hilang tu dapat dikembalikan. Tak. The purpose of the establishment of 997 adalah supaya tindakan cepat dapat diambil dan pintasan dapat dibuat, kalau dapat dibuat. Jadi saya tak nak ada misconception yang ingat kalau ada 997 jadi saya dah cepat, jadi kenapa duit saya tak dapat. Jadi saya nak betulkan persepsi itu. Duit kalau masih ada, dan bank dengan adanya 997 National Scam Response Center, semua bank ada di satu tempat dan tindakan cepat akan diambil. Tapi kalau by the time mangsa call, duit dah tak ada, dan tak ada apa yang dapat kita buat. Jadi itu sajalah pesanan saya untuk ni. Okay, terima kasih Cik Nizam. Wah, sangat-sangat padu pesanan dari Cik Nizam. Okay. Dan seterusnya Puan Intan, ada apa-apa pesanan terakhir sebelum kita undur diri? Okay, just a short one lah. Okay, jika mana-mana pengadu telah berkongsi apa-apa maklumat perbankan anda, jangan panik, hubungi bank anda dengan segera untuk sekat kad dan juga akaun, buat laporan polis dan simpan semua maklumat dan bukti rekod berkaitan insiden scam tersebut. Dan sekiranya masih tak berpuas hati dengan keputusan pihak bank, anda boleh pergi ke pihak OFAS untuk menyelesaikan petikan anda secara percuma. Itu saja dari saya, Zarif. Okey, terima kasih Puan Intan. Alright, dah Encik Syaiful. Terima kasih Tuan. From saya ringkas je, best practice ya. So on my side rasa banyak dah tip-tip diberikan. Cuma saya nak sentuh on password lah. So banyak kami perhatikan password email tu dia banyak pakai password yang mudah lah kan, nama 123 pakai IC. Jadi from email ni kebanyakannya scammer dia boleh angkat email kita dan dia boleh tengok informasi perbankan dalam yang disimpan kalau ada dalam email kita lah. Jadi nasihat saya adalah kita guna best practice. Email tu gunakan seranan bank, sebagai contoh ada gabungan huruf besar, huruf kecil, nombor dan sebagainya. So kalau kita boleh jaga yang benda yang simple, insyaAllah yang lain kita akan dimudahkan. Tambah lagi dengan tip-tip pada Tuan Nizam dan Puan Intan lah. So terima kasih. Okey, terima kasih Encik Syaiful. Nasihat yang berguna juga tu ya. Hopefully kita dapat gunakan, kita dapat ambil, kita dapat tulis ya.
kat mana-mana, kat sini ada kita catatkan everything yang dipersembahkan hari ini untuk daripada panel kita. Terima kasih kepada para panelis yang sanggup meluangkan masa untuk bersama kita di sesi yang singkat ini. Semoga segala maklumat ini bermanfaat buat semua dan tetaplah kita bersatu teguh membenteras dan membendung jenayah scam yang semakin menjadi-jadi dewasa ini. Akhir kata daripada saya, jalan-jalan di tepi laman, tersandung jatuh, terpijak duri. Rabun mata boleh dibetulkan, gelap mata rugilah sendiri. Menebar jala di anak sungai, melukai ikan di dalam bendang. Skamer di luar semakin ramai, jangan kita memberi peluang. Okey, ikuti akaun sosial media kami di Facebook, sosial media IBIM di Facebook dan Instagram, LinkedIn, YouTube dan Twitter. Okey, dan banyak lagi perkongsian dan update berbagai aktiviti acara yang boleh anda sertai. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih pada semua yang hadir dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.